Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang curah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ini saya nak share step yang ketiga. Apa yang menyebabkan kek kita ni tak jadi. Tekstil kita ni kebanyakan buat jadi bantat. Inilah punca dia yang menyebabkan kek kita ni buat tak jadi. Doris, kenapa saya buat kek ni elok, lepas tu masak dia jadi bantat. Kenapa saya buat ni? Bila tekstur dia cantik, tapi bila bakar, bila dah siap dah, kek saya jadi mengecut. Noris, kenapa kek saya ni buat, kenapa dia punya tekstur dia tu tak moist? So inilah yang menyebabkan ramai yang terlepas pandang buat benda ni. Dan you all kena tahu deh, nak buat kek ni, kalau you all tahu step dia, memang sangat mudah, sangat senang. Pero sangat senang, tapi silap aja sikit memang kek kita tak jadi. Alright, so yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, type kat komen dulu, clear ke tak? Type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Alright, sekejap deh, setting dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Nori, selamat pagi. Dengar suara Nori rasa semangat. Okay. So untuk pagi ni saya masuk kejap deh. Dah setengah jam gitu lah. Sebab saya kena settlekan banyak benda untuk pagi ni. Poster saya nak settlekan untuk hari ni, memang saya nak settlekan semua. Alright, so untuk pagi ni saya masuk dah kejap. Walaupun keadaan saya ni agak kurang stabil sebenarnya, tapi saya masuk kejap untuk kuat kata semangat tu. Alright, so pagi ni saya nak share lagi. Ramai yang memang you all pertama, you all dah ada dah resepi. You all dah ada resepi dah you all tengok resepi orang buat tu, buat jadi, aku nak buat, aku nak ambil resepi dia, senang je resepi dia, ambil resepi, molek dah. Lepas tu yang kedua, you all pun resepi dia pakai loyal gap, dia pakai loyal lapis, aku beli loyal lapis. Ada dah, tak pun loyal yang saya akan bagilah, yang mana yang dapat free tu, dapat loyal tu, tunggu loyal saya deh, esok lusa sampai lah tu. Alright, so loyal tahu dah. Yang ketiga pula, step yang ketiga, bila you all dah ada dah resepi, bila you all dah ada dah loyal, tiba masa you all nak adun, you all nak putar, you all punya kek, you all tak tahu pula. Inilah yang menyebabkan kek you all buat tu tidak menjadi. Dan kebanyakan yang saya tengok apa yang masalah you all tuju ataupun datang kepada tim saya, Noris, kenapa saya buat kek ni, saya dah follow dah step Noris ni, kenapa saya buat tak jadi? You all kena tahu, masa you all nak putar, nak mixkan you all punya adunan you all, pastikan you all menggunakan adunan you all tu, adunan dia melibatkan bahan yang macam mana. You all kena tahu benda tu. Kalau tidak, you all akan cacat marbar. You all kena tahu dulu permulaan. Jangan duduk koyak-koyak pandai, pada hakikatnya tak pandai. Faham tak? Alright, tak tahu bertanya, tak tahu cari ilmu. Selongkar, tengok, follow je live saya sebelum ni. Apa susah? Nak lebih advance, tengok saya punya kat PJJ lah. So untuk advance lagi, tim saya akan upload yang video-video yang lebih advance dekat saya punya PJJ saya deh. Alright, sabar.
saya bukan saya kata video tu saya tak masukkan kat page, saya masukkan lebih advance dan you all tengok je, follow je step. Apa susah sebenarnya sangat tahu dok. Sangat senang, follow je step by step. Assalamualaikum Nori, selamat pagi, clear. Okay, alright. Selamat pagi, semoga sihat selalu dan murahkan rezeki selalu. Tintong asal macam palon tintong lagi ni. Tapi kata niat kita untuk nak membantu. So saya kuatkan semangat untuk saya buat live. Kali ikut dah saya info nanti saya. Tapi tak apalah, saya masuk juga buat live kejap. Lama tak tengok live. Semoga Allah mudahkan urusan insya-Allah. Alright, salam dari Kuala Terengganu. Alright. So bila mana you all masuk part nombor 3 ni, putar ni, you all kena tahu macam mana you all nak adunkan you all punya adunan you all. Tahu tak apa yang you all kena buat permulaan. So you all kena tahu, okay, contohlah you all nak buat kek tu yang melibatkan butter ke, margarine ke, melibatkan campuran dengan gula custard. You all tak boleh nak guna gula icing, tak boleh. Tahu tak? Ni step yang you all kena tahu. Kalau you all tak tahu, you all kena tahulah. Betul tak? Ambil orang kata, ambil cakna, betul, ambil cakna. Sebab apa? Sebab kalau you all, orang kata dah, nak adun kek ni kena pakai gula custard, bukan gula icing. Kalau you all nak guna icing, you all kena buat benda tu. Contohlah you all nak buat topping. Yes, guna gula icing. Tapi kalau you all nak adunkan kek, you all kena pastikan pakai gula custard. Take note benda tu. Tahu tak? Take note. Kalau ada nota buat detail kau sikit, buat besar sikit, kau buat highlight, kau gapo kau. Allah, benda tu kau nak kena ajar kau. Tahu tak? Benda tu kau boleh kena ajar. Aduh lah. Tak. Take note benda tu supaya kita ni tak berlaku kesilapan. Oh, aku nak buat kek ni, aku kena pakai gula custard. Tak ada gula custard. Pergi cari dulu deh. Kak deh. Kak Lijo kau, Bido kau, Sami kau, gapo kau, mokcik apa semua ke? Pergi cari dulu gula custard. Pero kalau you all tak ada, you all ada sekarang ni ada gula icing, pergi cari dulu gula custard. Tak boleh you all nak gunakan kata gula icing di dalam adunan kek you all. Sebab apa? Sebab you all tak pandai lagi permulaan ni, tak pandai lagi nak pakai kata adunan kita tu berat betul. Bila adunan berat, kalau kita masukkan gula icing ni dia smooth. Tahu tak? Dia lembut lembut. So tidak sesuai. Nanti you all adun nanti kata gula icing dah pecah molek dah. Habis dah. Masalahnya adunan you all ni. Adunan you all bila mana you all buat contohlah kek tu melibatkan butter ataupun margarine. So benda tu you all kena, benda tu berat dah. Bila berat, kalau kita masukkan gula icing, dia tidak kata nak oyak, tak selalu, tak kata dia tak ada chemistry dah. Sebab apa? Sebab orang ni berat, orang ni ni. So kalau kita putar ni, bila putar takut nanti dia tertewas dengan gula icing ni. So cara dia, you all kena pastikan pakai gula custard. Itu yang you all kena pastikan. Dan bila mana you all nak buat, contohlah you all nak buat kek macam saya buat hari tu kek bodoh tu kek. You all kena pastikan kalau kek you all tu menggunakan butter ataupun margarine ataupun pure butter, you all kena pastikan guna benda ni. Ini kesilapan yang saya tengok. Ada lagi orang mari, saya tengok lah. Noris, kenapa saya buat kek red velvet tak jadi? You all, adakah you all guna benda ni? Sebab red velvet, adunan ataupun resepi saya menggunakan margarine, butter pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita permulaan pedok. Saya ni fikir, orang kata permulaan ni, kita ni dah lah modal tak ada. Modal tu ada, cuma sikit pedok. Sikit. So, kalau you all, kalau nak, contohlah you all nak buat untuk nak makan-makan, boleh lah. Pedok, boleh lah you all nak pakai pure butter. Tapi kalau you all nak buat bisnes
bisnes, you all kata benda tu sebab pure butter ni mahal. Bila you all, kalau contohlah you all nak buat bisnes permulaan ni, orang tak kenal lagi kita, betul. Bila orang tak kenal lagi kita, nama kita ni tak gah lagi, betul. Nama kita, brand kita ni tak naik. Tak naik lagi. Orang tak berapa, orang bukan, orang tak berapa nak kenal. Orang memang tak kenal kita. So, kalau kita buat pure butter, harga tu tak sama dengan harga yang margarine butter biasa dek. Butter biasa ni tak sama dengan pure butter dek kak dek. Kak weh. Jangan duduk sama ke. Oh aku nak gunalah butter nak harga. No, tak sama. Tidak sama. Pero pure butter harga lain, butter harga lain, margarine harga lain. Pero so you all kena pastikan perbezaan tu. Barulah you all reti macam mana nak tentukan harga you all nak jual tu. Kalau tidak, kita nak ikut orang. Orang jual RM10, orang jual RM10. Sedangkan kita pakai pure butter, tak boleh kak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab pure butter mahal. Kita nak ikut orang. Orang tu pakai apa? Kalau dia pakai margarine, dia dah untung banyak. Dah dia untung dah. Kita ni. Dok kita ni. Bila kita ni duk ikut orang, mulalah. Kenapa aku buat ni rasa jualan banyak dah. Tapi krik-krik. Tapi tak dapat keuntungan lebih. Kenapa? Sebab dia ikut orang. Lepas tu kita guna, orang kata, benda yang mahal, dok. So kalau contohlah permulaan kita ni pada pakai orang mana-mana ada je dulu je, tahu tak? Nanti brand kita dah semakin orang kenal dah, orang nampak dah. Oh kita tunjuk je brand kita, orang kenal dah. Tahu tak? So benda ni barulah kita upgrade kan benda tu. Upgrade kan? Sebab itulah kita kena melalui proses. Tak proses. Assalamualaikum. Selamat pagi Nori, selamat pagi. Buat kek red velvet guna hand mixer tak boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tahu tak? Tapi you all kena handle betul-betul lah. Red velvet tu memang sangat senang. Bagi saya sangat senang. Sangat senang, mudah je. Tahu tak? Mudah sangat-sangat red velvet ni. Tapi ramai orang buat tak jadi, tahu tak? Ramai orang buat tak jadi. Sebab apa? Sebab cara you all putar tu salah. Tahu tak? Cara you all putar salah. Saya tak ada mixer macam Nori pegang tu. Tak ada mixer. Pakai mixer je lah. Apa susah? Oh lah. Kalau benda tu tak boleh, apa guna dia pergi jual kat kedai tu? Fikir secara logik bedok. Boleh je pakai hand mixer. Tahu tak? Saya ni pakai mixer lah. Kalau saya kuantiti banyak, tak pandai nak pakai hand mixer bedok. Tak pandai. Lengah halik kita, tahu tak? So kalau macam saya ni, saya pakai mixer lah. Hand mixer pun ada, cuma hand mixer tu patah dah. Nak buat kerana setiasa buat masa saya puasa hari tu ke, saya buat saya duduk dekat UO tu, buat live tu, patah dia punya botol tu, tak boleh guna dah. Dia kena teri balik. So kalau mixer, you all kena pastikan pakai benda ni kalau nak buat red velvet. Sebab adunan kita bila mana melibatkan butter ke, margarine ke, you all kena pakai benda ni. You all tak boleh nak pakai benda ni. Pero you all tak boleh semua adunan ataupun semua resepi, aku semua resepi nak pakai ni. Tak boleh. You all kena tahu. Setiap adunan tu dia berbeza-beza. Setiap resepi tu dia berbeza-beza. So, pertama kali you all kena tengok dulu resepi dia tu macam mana. Kalau resepi tu melibatkan butter dengan gula, custard, pastikan pakai ni. Kena pakai ni. Tahu tak? Sebab dia berat, tahu tak? Dia berat. So, bila berat dia tidak sesuai pakai yang ini. Tapi bila mana kalau kek you all ataupun adunan you all permulaan tu melibatkan telur dan gula custard, telur dan gula custard, you all tak boleh pakai ni. You all kena pakai ni. Pero kalau telur dengan gula custard kena pakai yang ni. Sama juga adunan dia, kalau you all nak putar putih telur pun kena pakai yang ini. Alright? Kena pakai hak ni. Kak Nori, kek batak sebab kurang pukul ke? Kek batak tu, you all tengok kek batak tu kek apa? Dia kena tengok kek apa? Kek apa yang you all buat sebab kek apa? Permulaan tu tengok dulu kek ke apa dia buat.
Contohlah you all buat kek, ramai tengok Formula A you all buat tu. Sebab apa jadi kek Batak lagu ni? Okay. Sebab apa? Sebab you all tak putar dia. Itu salah satu sebab lah. Kalau kek you all kek span tau tak? Kek span, you all tak putar dia dengan betul-betul kembang. You all kena betul-betul kembang. Maksud dia likat. Dia likat. Faham tak? Dia likat. Kalau kek span tu, kek span saya pakai span vanilla tu ke? Kena likat. Kalau cair, memang kek you all jadi Batak. Nescayalah kek you all akan jadi Batak. Kalau cair, nescayalah. Dan memang garanti kek kita akan jadi Batak. Dia tak boleh. Dia kena, you all kena putar dia, kena betul-betul kembang. Dan kembang dia tu, kalau kek span tu, betul-betul likat. Faham tak? Betul-betul likat. Kalau cair, tak kena lagi. You all kena putar lagi sampai dia likat. Faham tak? Kalau benda tu, you all putar lama, tiba-tiba putar lama-lama pun. Saya putar setengah jam dah. Putar tu, tapi cair juga. Tak kena lah tu. Ada something lah tak kena. Mungkin you all punya bekas you all tak basuh dengan sempurna. You all kena bekas tu tau tu. Memanglah you all tengok bekas you all bersih dah. Tapi you all kena double triple kan bersih. Maksud dia, masa you all basuh tu ke, nampak bersih dah ke. Lepas tu you all pun sejak dia ke. Lepas tu you all pun nak putar pula ke. Nak putar pula, lepas tu you all ambil sebab bersih dah ke. So you all kena ambil benda tu, ambil tisu. Ambil tisu kena lap dalam dia bowl kita tu. Lak sampai bersih gitu. Baru kita putar adunan. Kalau tidak, something tau tak. So you all kena pastikan kena betul-betul bersih bowl tu. Baik. Alright. Pengalaman saya pukul bata guna yang bulat tu, habis bulat tu tanggal, kena beli yang baru. Orang kata dah ke. Bata sebab tu lah kena pakai hak ni. Kena pakai hak ni. Dia tak boleh pakai hak ni. Pero kalau hak ni lembut-lembut. Lembut-lembut adunan dia tu. Kalau hak ni kasar-kasar berat. Boleh. Pero alright. Sama juga kalau you all nak buat muffin ke. Muffin tu, dia muffin ni you all sama ada you all nak buat adunan sendiri pun boleh. Sama ada you all nak maksud dia adunan sendiri tu yang manual. Faham tak? Yang manual. So yang manual permulaan kita kena kek kita tu, adunan kita permulaan apa tu? You all kena pakai yang ni, muffin. Tengok. Kalau contohlah you all beli tepung muffin ke, tepung muffin. Tengoklah dia follow je lah step-step dia. Permulaan tu lagu mana permulaan? Kalau permulaan tu kek kita melibatkan telur dan gula, of course kena pakai yang ni. Tengok. Tambah-tambah melibatkan minyak. Melibatkan minyak tak boleh lah. Tengok. Tak boleh. Memang you kena pakai hot ni. Kena pakai hot ni, tengok. Alright. Betul Nori, saya pernah buat pakai sponge meat tak likat. Bila saya kuku kek tu jadi Batak. Confirm punya. You jangan percaya saya. You jangan percaya saya tahu tak. Jangan sesekali percaya saya, tapi buat aja. Buat aja, apa susah. Butter kena lembut ke kalau nak mix dengan gula? Saya mix butter dengan gula, asyik tak jadi je. Tak jadi macam mana? Butter kena lembut. You all, of course lah. Kalau butter you all tu letak dalam peti kan kerah. Nak putar dia. Sebab sebenarnya kalau you all kerah tu memanglah you all putar tu jadi. Tak nafikan jadi. Jadi punya. Kalau ikut step betul jadi. Walaupun butter you all kerah. Sebab kita letak peti kan. Bila letak peti tak ingat awak keluar, tegur putar boleh. Tapi akan efek kepada mixer you all. Maksud dia makin lama dia punya speed itu dia akan cepat rosak lah bedok. Sebab tekanan terlampau kuat. Bila tekanan terlampau kuat, lama dia akan cepat rosak. Bedok, dia akan cepat rosak. So, you all kena
pastikan kena keluarkan dulu dalam suhu bilik dulu, lebih kurang dalam setengah jam ke 20 minit ke. Keluar dulu dalam peti dulu. Daripada peti keluarkan baru putar. Dia senang lah, tahu tak? Nak jadi pun senang, nak putar pun senang. Alright, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hak bulat tu boleh guna untuk bau luar. Boleh, bab tak bolehnya. Terima kasih infonya Kak Nori. Okey, saya faham sudah kalau bau lu tu ke. Kalau kuantiti yang banyak, you kan guna hak besar. So hak besar tu dia kata tengok pada kuantiti you guna lah. Pero kalau makin lama of course lah kita production kita makin bertambah. So makin bertambah tak pada dah nak pakai hand mixer weh. Tak pada dah. Sebab tu lah kita kena trust the process. Permulaan ni you jangan nak gagah tengok sepengah orang weh. Orang tu pakai mixer besar, biar aku nak beli hak mixer besar lah. Tak boleh. You all kena trust the process. Sebab bila you all trust the process, baru you all nampak lah benda ni. Oh, tak boleh dah aku pakai hak kecil ni. Tak boleh dah aku pakai hand mixer. Oh, aku kena beli yang besar sikit. Bila lama-lama production you all bertambah, orang dah kenal dah you all. So, bertambah. Kau besar, kau besar. Baik. Okey. Kalau kek lekuk tengah apa sebab pula? Sebab you tak masuk kek tu. Kek tu tak masuk berok. Tak masuk dengan sempurna berok. So dia akan jadi lekuk tengah lah. Kalau masuk dengan sempurna, dia akan masuk molek lah. Berok. Buat buttercream cheese leleh tu. Buat buttercream cheese leleh. Tak pokak ni. Aduh, lah nak menanya pun. Tanya tu biar tanya betul sikit lah. Tahu tak? Buat buttercream cheese leleh. Tahu kan? Yang saya tahu, pakai cream cheese, nak buat cheese leleh tu, you kena pakai yang ni. Kena pakai ni. Kalau cream cheese, you kena pakai yang ini. Okay? Kalau nak buat brownies, oven saya kecil je. Boleh masuk 1 loyang, 7 atau 8. Boleh ke biarkan adunan dalam loyang tu kat luar sementara nak bakar loyang pertama. Kalau macam brownies boleh je. Sebab brownies ni dia punya kek yang mantap kek sebab brownies ni dia kata kalau you all mula-mula tu you all nak buat boleh lah. Tahu tak? Sebab brownies ni dia macam kek mantap sebab itulah kita tak buat tak letak baking powder. Salam Nori, saya dah 3 kali buat kek red velvet, tapi kek tu mulanya naik dengan gebu, tapi bila mana dikeluarkan dari oven, kek tu jadi kecut, dah tak naik tinggi. Kenapa ya Noris? Allah kak, baru 3 kali, orang lain 10 kali kot. Relax lah, baru 3 kali kot. Akak follow je video saya akan masukkan lebih advance dekat saya punya premium dan expert. Sebab yang tu red velvet dalam premium dan expert. So lebih advance. Akak boleh tengok macam mana cara nak buat betul-betul. InsyaAllah jadi. Dan tidak akan kek red velvet ni kak, sangat senang, mudah je. Mudah sangat tahu tak? Terlampau mudah. Dan resepi orang kata adunan dia pun you all, sebab kek red velvet ni dia mahal sebab dia kek premium. Sebab itulah dia mahal. Pero dia premium. Sebab kita masukkan cream cheese dalam adunan red velvet kita. Kalau red velvet tu masukkan buttercream, dia bukan premium lah tu. Tertipu lah tu. Kalau you all kata benda tu, you all kena tahu kek premium tu yang macam mana. Pero red velvet ni sangat senang lah. Mudah ya. Mudah sangat-sangat. Follow je step-step. Adakah kak guna hak ni? Nak tahu juga kak guna hak ni ke tak? Putar dia macam mana putar dia? Okey, terima kasih banyak-banyak Nori dapat banyak ilmu hari ni. Wait dah. Cepat lagi 6 minit, Cepat. Masa tu penting. Tak boleh lama-lama. Pagi-pagi ni betul-betul dah ni. Terima kasih Nori share penggunaan alat pemutah mixer. Sebelum ni saya tak tahu, hari ni dah tahu. See? Itulah sebab kenapa ramai gila kot buat tak jadi. Saya tak nak you all buat, terutamanya melibatkan resepi saya. Buat tak jadi. Sebab resepi saya sangat mudah.
Follow, ikut step Allah senang. Ya Allah, memang sangat senang lah. Kalau tidak, masa kes saya ni boleh bertahan 5 tahun, bu. Tahu tak? You all fikir logik lah. Benda ni, kalau benda yang tak sedap, benda yang orang ni makan sekali, orang tak nak repeat, you all rasa benda ni kita boleh bertahan tak? Kita boleh bertahan ke tak? Saya boleh bertahan ke tak? Tahu tak? Fikir secara logik. Kalau resepi yang saya buat, resepi yang saya kata untuk gunakan untuk bisnes, kalau benda tu tak sedap, you all rasa saya boleh bertahan kau sampai 5 tahun bu saya buat bisnes? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab orang beli sekali, orang tak sedap beli dah. Sebab apa? Tak sedap. Tak sedap. Tapi bila kita ni buat senang, resepi sedap, resepi senang, bahan senang nak cari, buat pun senang. Lepas tu buat, lepas tu jadi. Lepas tu kek pula molek. Sedap pula. You orang rasa lagu mana? Orang mestilah, of course lah, orang nak repeat order. Masalah kita ni buat supaya dengan kaki betul. Main dengan kaki, bukan main dengan tangan. Kita, you all kena tahu deh, buat bisnes sebab apa nak buat bisnes? Dan sebab apa? Of course bila kita start buat bisnes, of course kita nak untuk long term. Kita nak untuk long term. So bila kita untuk nak long term, of course kita nak biar benda tu sedap. Lepas tu orang repeat order. Faham tak? So kalau you all kena tengok lah. Kalau you all buat bisnes, you all tengok orang repeat order ke tak? Customer you all tu repeat order ke tak? Kalau tak repeat order, something wrong lah you all punya adunan you all ke, rasa dia ke, cara you all berkomunikasi ke. Dia banyak sebab kenapa orang tu tak repeat order dengan kita. Banyak sebab. So, kita kena take note dengan kita punya customer kita. So benda ni akan menyebabkan customer tu akan nak repeat order dengan kita. Faham tak? Dan kita, of course, bila orang repeat order, of course, kita takkanlah kita nak berhenti sekat jalan. Of course, kita nak buat bisnes ni untuk long term. Sebab kita nampak dah, orang dah repeat order. Saya, orang kata, boleh dikatakan saya, permulaan saya buat bisnes sampai sekarang, orang yang sama. Malah bertambah lagi orang yang baru yang sebab saya dah online kan saya punya bisnes. So, ramai adalah orang baru. Tapi saya kekalkan lagi, saya ada lagi regular customer yang mula-mula masa saya buat bisnes sampai sekarang, stay order dengan saya, stay knock dengan saya. Sebab apa? Sebab dia rasa dia tak sama dengan orang lain buat. Mungkin air tangan saya ke, mungkin cara saya manipulatekan saya punya kek saya tu supaya kek saya tu rasa dia tu tak sama dengan orang lain. So benda ni kita kena tahu cara dia. Bukan sahaja cara nak buat kek, bukan you all kena tahu cara nak berinteraksi dengan orang. Tahu tak? So benda ni akan orang nak belilah dengan kita, faham tak? Orang sentiasa nak dengan kita. Gitu. Alright, terima kasih Nori, sama-sama. Okay, terima kasih Nori. Saya nak buat cheese meleleh. Buat tak? Tak ada masalah. Tak ada orang pun. Jangan buat. Tak ada. Saya kalau you all buat sesuatu you all try lah buat. Try buat. Yang mana yang join saya punya grup ekonomi, try buat sesuatu. Maksud dia, tak ada lagi orang yang buat live dalam grup ekonomi. So, buat live dalam grup ekonomi. Sebab benda tu akan you all akan dapat sesuatu punya. Faham tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Noris. Cream cheese dan cream cheese meleleh tu sama ke? Cream cheese tu kak. Cream cheese je lah. Kalau dia cheese meleleh tu, dia daripada cream cheese dia jadi campuran, dia jadilah cheese meleleh. Cream cheese tu dia bahan kata cream cheese. Tu namanya cream cheese. Orang ni dia salah sebutan, salah cara bercakap salah benda tu sebenarnya daripada aliran yang sama, cuma cara dia combinekan benda tu supaya jadi cheese meleleh. Putar cream cheese cream pula dah. Ya dah lah. Ya dah bahasa dia tu. Padahal benda tu sama je. Guna hand mixer boleh. Apa yang tak bolehnya?
Saya tak tahulah, tak ada nak mikir tahu dok. Kenapa you all fikir tak boleh? Sedangkan benda tu boleh je. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Alright. Okay. Betul Nori, kek coklat mau Nori orang repeat banyak kali. Thank you Nori, semoga dimurahkan rezeki. You all kalau nak tahu ke, saya ni kek coklat emas tu lah kek yang pertama permulaan saya buat bisnes. Masa ke lah saya saya takkan lupa lah benda tu tahu dok. Itu daripada saya tahu dok. Tahu tak, saya takkan lupa pengalaman saya macam mana saya permulaan saya buat bisnes. Saya bermulanya saya tak tamak. Dok. Saya tak tamak. Sebab apa? Orang tamak selalu rugi. Orang ni dia tamak, dia nak semua, nak kaut semua. Nak kaut semua. Semua benda nak buat bisnes. No. Tahu tak? Walaupun you kata, okey, kena buat, kena buat semua. Semua jenis kena buat sebab nak dapat duit semua. Belum tentu lagi dapat duit semua. Belum tentu lagi. Dan tak mustahil bila you fokus kepada satu, you akan dapat lebih. Tahu tak? Sebab kita tak terjangkau dia akan nak buat semua. Tak terjangkau. Sebab apa? Okay, kita ni buat semua. Sebab apa? Kita buat satu produk tapi tak jalan. Sebab you tak tahu teknik dia. Cara dia. Dan kita kurang sabar. Tahu tak? Manusia ni kurang sabar. Dia nak buat tu esok terus nak dapat lalu impact dia. Tak boleh. Tak boleh. Saya pun makin tahun kot nak buat benda ni. Bukan main baris sehari 2 hari. Akak fresh cream saya buat bila sapu pada kek macam berlubang-lubang. Tu terlebih pukul atau kurang. Sebab bila akak memang dah bertanduk. Minta penjelasan. Terima kasih. You all kena tahu deh. You all kena fresh cream you all. You all nak jadikan biar fresh cream you all tu jadi elok. Dia tak shining. Dia tak shiny. Baik dok. Dia tak shining. Kalau berlubang-lubang, mungkin you all buat tu terlebih putar. Bila terlebih putar, you all memang, you all punya tu akan tak semua, baik tak? Memanglah you all akak tu memang bertanduk. Tapi, bila kita nak sapu dia, tidak cantik. So, kena kurangkan. Ataupun, you all kena pastikan, kena putar tu molek-molek lah. Kalau tidak, memang tak jadi. Tahu tak? So, kena putar balik mula. Terang pula. Bukan putar hot tu. Hak tu tak boleh putar dah. Tak jadi gana-gana dah hak tu. Kalau rosak adalah kena ambil hak lain, hak baru. Ambil hak baru, putar balik, tengok pula jadi lagu mana. Kalau bawa baris sekali 2 kali, itu biasalah kak. Buat dulu 10 kali. Betul tu Nori. Kalau kek kita sedap tak mustahil orang tak order balik. Dia gini deh. Okey, kek kita ni, kalau you all kena tengok lah. Kena selidik, kena selongkar. Dok, kalau orang tu beli dengan kita, okey. Dia akan mari cari punya kita. Dok, walaupun dia dah cari tempat lain, tapi rasa dia tu tak sama dengan rasa kat kita. So dia akan cari punya. Lama-lama dia pakai mari. Percayalah. Dia akan mari. So, benda ni you all kena pastikan. You all kena tahu cara macam mana nak suruh dia tu mari cari kita. You all itu kena tahu teknik dia. Tahu tak? Kena tahu teknik dia. Macam mana dia tu, customer kita tu, dia tu nak beli dengan kita berulang-ulang kali. Kena tahu cara dia. Kalau tak tahu, memang dia melepaslah customer tu. Lepas tu lama-lama sekali, kita tak silap lagu tu. Kalau boleh sebulan sekali. Kalau boleh setiap minggu beli dengan kita. Pedok. Kalau boleh sebulan sekali pun okey dah. Tahu tak? Sebab dia dah repeat order. Bila repeat order, mungkin dia tak nak beli yang kecil, dia nak beli yang besar. Gitu deh. Alright? Dan you all kena pastikan, you all kena tahu cara dia, teknik dia supaya orang tu beli dengan kita. Jangan lepaskan. Kalau lepas memang saja. Memang sajalah. Nori, kenapa saya putar kelinci dia berketul-ketul? Berketul-ketul tu sebab apa? Sebab kita punya kelinci kita tu keras. Lepas tu kalau you all letak dalam freezer tak jadi punya. Tak jadi. Tak menjadi. Tak akan menjadi. Rosak dah ya. Rosak dah kita punya kelinci kita rosak. Sebab kita letak terus dalam kita punya freezer. Kalau you all putar tak lain. Kalau you all putar letak dalam freezer dia lain. Adunan akan jadi lain.
Tahu tak? Kalau you all ambil benda tu, you all beli kat kedai, lepas tu you all letak dalam peti kan, dalam freezer. Dia punya tu sebab tak campur lagi, tahu tak? Maksud dia tak campur dengan gulai sing lagi campuran dia. So you all kena pastikan putar dulu baru letak dalam freezer. So benda tu you all kena tahu. Ada juga lah cream cheese tu, ada juga putar. You all pakai cream cheese apa? Kalau you all pakai tatura, memang tatura okey. Tapi tatura pun ada juga. Ada juga dia punya tai-tai dia select lah. Tai-tai dia punya adunan dia tu tak berapa nak okey betul. So try beli tatura hak lain terang tengok. Ada jugalah. Adalah mungkin dia terlebih pandang ke, terlebih mungkin ada mistik lah ke. Kita tahu dia punya tu mak dia pada gila ke. Thank you Nori kerana berperanan untuk kami dan info menarik dan jelas. Salam Nori, nak tanya boleh ke? Cepat 5 minit lagi. 5 minit. Terlebih lagi 10 minit ni. Lebih dah. Salam Nori, nak tanya boleh ke kalau kek coklat mousse kita buat kek telur mata yang viral tu? Apa tak boleh? Boleh je. Saya ni kek. You all nak buat viral, it's up to you. Buatlah viral, tak ada masalah. Tahu tak? Tapi bagi saya bukan bisnes saya bukan kepada viral. No. Fair tak? Bukan kepada viral. Bukan saya nak ambil buat okey, buat apa tu? Kek tu okey, buat bisnes tu. No. Sebab saya tahu sampai satu peringkat dia akan stuck. Dan saya tak suka kepada viral. Sebab tu kalau baca kadang-kadang viral kau, saya tak suka. Saya rela lah kalau macam kedai viral tu murah ke. Saya rela pergi tempat kedai mahal. Betul. Sebab kedai viral ni ramai. So video pun tak berapa nak okey. Ramai biasalah. Okay. Tapi kalau you all nak buat, tak ada masalah. Buat je lah. Boleh je kek tu. Betul tu Nori. Fokus satu-satu. Baru kita nampak plan untuk next ke mana market kita. Yes. Alright, dapat apa ya? Ya betul, kalau aksi berlubang-lubang time deco memang terlebih putar. Nori tepung superfine boleh tak guna buat English donut tu? Boleh. Nak you all gantikan dengan gandum. Boleh superfine. Sebab tepung superfine tu tepung gandum juga, tapi tepung gandum yang paling halus. Tapi saya kalau macam saya tidak guna dah superfine dalam saya punya buat roti ke donut. Kau tak guna. Sebab apa? Sebab kita dah guna kata tepung high protein. Sebab tepung high protein dah okey dah. Pero tepung high protein dah mahal dah weh. Lepas tu nak pakai pula superfine. Meninggal bek kalau nak buat bisnes. Meninggal pemula tu. Kalau you all nama you all brand you all kenal tak apa. Masalah lah ni bisnes kita orang tak kenal. Pero orang tak kenal. So kita kena bagi orang kenal lah bisnes kita. Barulah best. Pero alright. Jangan berhenti. Kata kalau you buat sesuatu ke. Kalau contohlah aku ni nak bagi bisnes aku ni orang kenal. Aku nak bagi bisnes aku ni orang nampak. Tapi tak buat sesuatu. Tak buat sesuatu pun tak jadi juga. You jangan mimpi lah. Tahu tak? Tak akan jadi juga. You kena buat sesuatu. Dan buat sesuatu tu buat benda yang betul-betul ada result. Dan saya dah buktikan, dah saya tunjuk dah, saya share tu. Macam mana saya buat. Sangat senang tahu tu. Kalau dalam guru expert tu, itulah saya buat tahu tu. Kalau you all tak buat benda tu, memang meninggal lah you all punya bisnes you all tahu tu. Tak buat memang meninggal. Itu yang saya buat tahu tu. Saya ni kata nak main sorok-sorok, nak tak ada, tahu tak? Sebab saya nak bantu you all macam mana nak dapatkan customer. Tapi benda tu pun benda yang betul-betul ada result, tapi you all tak follow. Lepas tu tak buat. Lepas tu lambat, melengah-lengah ke. Memang meninggal lah. Tak tahu nak royak gana lah tu. Tahu tak? Tak erti dah nak royak tu. Kalau tak buat sesuatu. Ni ya ada satu dapat ada ilmu, dapat dah. Tapi dapat saja tapi you tak buat tindakan. Tak boleh juga. Buatlah. Orang kata dah, buat lagu ni. Buat. Allah senang je. Tahu tak? Senang sangatlah. Tahu tak? Senang lah. Tahu nak kata lah tu. Senang. Bagi saya senang. Senang sangat-sangat. Tahu tak? You all nak dapat customer sangat senang. Sangat-sangat senang. Ya Allah. Tahu tak? Tapi you all kena pastikan nak dapat customer tu customer yang betul.
Betul. Customer yang betul. Kalau customer yang salah pun nanti customer you all akan complain. Maksud dia, kenapa mahal sangat ni? Orang lain boleh jual je RM5, orang lain boleh jual dah RM3. Awak jual ni sampai RM10. Tahu tak? Sebab itulah kita kena ada orang betul-betul yang kata customer yang betul. Alright? Seronok belajar dengan Nori ni. Walaupun masih belajar dalam PJ ekonomi je, tapi dah berjaya buat kek birthday bersikit duit tarik. Thank you sangat Nori, ilmu yang bermanfaat. Alright. Okey lah. Saya nak undur diri dulu. 40 minit dah saya bersiaran ni. Alright. Masa itu emas. On time. Okey. So, okey lah. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang nak saya bantu you all buat sampai jadi, boleh klik di bawah. Saya bantu you all buat sampai jadi. Yang mana tak erti nak buat kek, saya bantu you all macam mana nak buat kek. Yang mana kata tak erti macam mana nak penggunaan lawyer, saya bantu you all macam mana nak guna lawyer yang betul, cara yang betul. Mana tak erti nak pengiraan yang betul, saya kata share dekat you all macam mana cara pengiraan. Dan saya share sekali juga macam mana pengiraan untuk agent, dropship, stockist. You all kena tahu benda tu, betul? Sebab preparation untuk kita untuk next. Sebab kita nak grow, tak pandai kita nak buat sore, betul? You all kena ada agent, you all kena ada stockist, benda tu, betul? So you all kena belajar benda tu. Saya bantu you all macam mana cara pengiraan dengan cara yang betul. Macam mana you all nak ada agent permulaan. Macam mana you all nak ada dropship. Alright. So, lain tu juga saya bantu you all macam mana cara permulaan. You all nak buat bisnes secara online dengan cara yang betul. Saya bantu juga you all macam mana nak dapatkan kata customer yang betul dan tepat. Alright. So, okeylah, saya nak undur diri dulu. Yang baik, yang sempurna, of course, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya akui. InsyaAllah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.